Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali dalam YouTube channel saya lah. Hari ni lah nak kongsikan kepada korang 8 soalan yang korang boleh tanyakan kepada ejen takaful sekiranya korang nak apply medical card. Soalan pertama yang korang boleh tanyakan kepada ejen takaful ni adalah apa plan yang dicadangkan dengan bajet korang. Korang bagi tahulah bajet korang berapa. Mungkin bajet korang 100, mungkin bajet korang 100.5, 200, 300 dan sebagainya. Apa plan yang dicadangkan untuk bajet yang korang ada tu. So, ejen takaful akan kirakan mengikut bajet korang. Kalau korang bagi bajet yang over korang punya spend ataupun korang punya kemampuan, korang akan dapat plan yang lebih daripada kemampuan korang. So, korang akan terbeban untuk bayar. Jadi, tolong bagi tahu bajet yang seeloknya, sebaiknya yang korang mampu untuk dicadangkan plan yang sesuai. Soalan kedua yang korang boleh tanya dekat ejen takaful ni adalah, ini bukan kata boleh je, tapi ini sangat penting korang nak tanya, adalah berapa had rawatan tahunan juga had rawatan seumur hidup. Kenapa? Sebab kita tak nak korang salah ambil plan dan korang ambil plan yang had rawatan dia rendah. Bila nak claim nanti tiba-tiba bila kita check dah overspend, okay? Dah over the limit. Contoh limit 60,000 tapi nak cover ni 100,000. So mana lagi 40,000 nak cari. So kena tahu berapa sebenarnya limit tahunan dan juga seumur hidup yang korang ataupun plan yang dicadangkan, okay? Yang korang ambil ataupun plan yang dicadangkan. So itu kena tanya dekat ejen korang. Soalan ketiga yang korang kena tanya dekat ejen takaful yang korang jumpa tu adalah apa yang di cover dalam plan yang dicadangkan. Sebelum korang sign up, korang kena tahu plan tu dia cover apa sebenarnya. Medical card, memang kita tahu medical card khas untuk cover kos perubatan. Cuma plan yang dia cadangkan dekat kita cover untuk apa? Penyakit apa? So, kena dapatkan keterangan yang jelas tentang benda tu. Sebenarnya boleh tengok dalam quotation kita, dia ada tulis dekat situ in detail. Tapi kadang-kadang ejen tak bagi tahu quotation yang sebenar yang banyak-banyak tu. Cuma dia akan bagi secara randomly. Cuma kita nak tahu juga sebenarnya dia cover apa. Kalau boleh minta je. Sebenarnya kita ada hak sebagai klien untuk tahu apa yang benefit yang ditawarkan. So, kat situ korang boleh check satu persatu apa yang di cover, apa yang tak cover dan sebagainya. Soalan keempat yang korang harus tanya kepada ejen takaful yang korang jumpa iaitu berapa lama waiting period dia ataupun tempoh menunggu. Okey, tempoh menunggu ni apa? Tempoh menunggu ni adalah satu tempoh di mana kita masih belum lagi boleh gunakan medical card tu. Kalau nak guna pun mungkin method dia pay and claim. Bayar dulu dan claim kemudian. So, kita nak tahu berapa lama waiting period dia supaya nanti kita tak adalah dah sign up tiba-tiba nak pakai tak boleh. Mungkin dalam waiting period lagi. So, kita tak tahu benda-benda tu semua. Penting untuk tanya dekat ejen supaya dia terangkan kepada kita berapa lama waiting periodnya. Selalunya yang tak ada waiting period ni adalah kemalangan. Sebab kemalangan ni immediately boleh berlaku. Kita dah lepas sign up, kita keluar daripada kedai ataupun daripada tempat yang kita berjumpa, mungkin kita boleh accident. So, selalunya accident ni immediately. Cuma penyakit-penyakit yang lain tu kita tak tahu. Soalan kelima yang korang boleh tanya kepada ejen takaful tersebut adalah, soalan ni agak panjang sikit tapi korang kena tanya. Sekiranya korang dah terkena sakit kritikal ataupun hilang upaya kekal, TPD, apa akan jadi kepada polisi? Masih cover ataupun tak cover? Dan macam mana pula payment? Masih kena bayar ataupun dah tak payah bayar? So, benda ni korang kena tanya dekat ejen korang. Sebab ada orang yang tak tahu sebenarnya benda ni macam mana berfungsi. Dan apa yang ditawarkan dalam polisi yang korang ambil tu, adakah ianya akan wavekan korang punya polisi ataupun polisi tu akan terminate automatically? So, kita tak tahu benda ni. So, please tanya kepada ejen korang sebelum korang sign up. Soalan keenam yang korang boleh tanya kepada ejen takaful ni, soalan ni macam agak macam kadang-kadang orang tanya, kadang-kadang orang tak tanya. Tapi saya pernah dapat soalan ni. Polisi kita tak pernah claim sampailah umur expired age. Maksudnya contoh kita pilih expired age kita umur 70.
sampai umur 70 tak pernah claim langsung dan masih sihat, masih hidup lagi. So apa yang akan terjadi pada polisi tersebut? So soalan ni korang kena tanya kepada ejen takaful korang supaya dia beri jawapan yang tepat apa yang akan jadi kepada polisi tu. Kalau korang nak tahu, benda ni semua ada ditulis dalam perjanjian polisi kita ataupun quotation yang diberikan oleh pihak company. Kat situ kita boleh tengok sebenarnya lepas umur tersebut apa yang akan berlaku. Sebab kita ada hak untuk tahu benda tu. Kadang-kadang ada orang yang ambil medical card tapi sampai ke expiry age tak pernah claim langsung. Dan dia masih sihat, masih hidup lagi. So apa yang akan terjadi? Jadi kat situ setiap polisi ada dia punya syarat yang berbeza. So kita tengok polisi yang korang ataupun ejen yang korang jumpa tu, cadangkan apa yang akan berlaku. Okey, so kena tanya dekat diorang supaya korang dapat penjelasannya, supaya korang tak nanti salahkan ejen tu. Ejen sebenarnya tak salah, cuma kadang-kadang ejen tu terlupa untuk terangkan. So better korang tanya supaya diterangkan kepada korang. Soalan ketujuh yang korang boleh tanya kepada ejen yang korang jumpa, iaitu kalau dah sampai expiry age, okey, dah sampai expiry age, contoh kita pilih tadi 70, dah sampai expiry age tutu. Okey, dah sampai expiry age 70, apa yang akan berlaku kepada polisi? Boleh tak kita renew ataupun kita kena buat polisi yang baru? Kalau kita kena buat polisi yang baru, macam mana pula stepnya? Kalau kita renew, apa yang kita perlu buat? So kena tanya dekat diorang clearly apa yang korang nak tahu selepas expiry age tu nak buat apa. Sebab kadang-kadang ada orang yang lepas expiry age tu dia masih hidup lagi, tapi dah ada sakit. Dan ada orang yang masih hidup lagi dan tak sakit, tak pernah claim langsung. So apa yang akan berlaku untuk polisi tersebut? Kalau kita nak sambung lagi lah, kalau yang macam soalan yang ke-6 tadi, kalau kita tak nak sambung. Tapi soalan ke-7 ni, kalau kita nak sambung, adakah kita kena renew ataupun kita buat baru? Buat baru, renew, bukan benda yang sama ke? Bukan benda yang sama ke? Okey, renew maksudnya polisi tu boleh extend ataupun polisi tu kena buat baru daripada awal balik. So soalan yang ke-8 yang terakhir saya nak sharekan kepada korang pada hari ini adalah, kalau polisi tu boleh extend selepas expiry age, adakah korang punya penyakit yang dah ada, yang sedia ada, masih cover ataupun terus tak cover, jadi exclusion. So korang kena clear bab ni sebab ramai orang yang tak clear pasal ni. Diorang extend polisi diorang sampai umur 100 mungkin, tapi tiba-tiba diorang cakap kenapa penyakit yang dah ada ni tak cover? Sebab diorang tak tahu polisi tu cover atau tak. So better tanya daripada ejen, minta keterangan yang jelas. Dan minta diorang tunjukkan juga dekat dalam quotation, mungkin ada tulis. Dan mungkin ada setengah company yang akan hantar letter surat. Bahasa saya rojak kan. So ada setengah company yang akan hantar surat kepada kita menyatakan apa yang ditawarkan. Mungkin ditawarkan untuk extend dan kita cover untuk semua penyakit yang sebelum tu, dan mungkin juga kita tawarkan untuk extend ataupun renew tapi tak cover penyakit-penyakit yang sebelum tu. So clearkan apa part yang polisi tu tawarkan kepada korang. Kalau korang tak tahu pasal benda ni, korang kena tanya in detail sampai korang jumpa jawapan yang tepat. Jadi itu saja 8 soalan yang saya nak sharekan dekat korang. Soalan ni saya pilih, saya pick up 8 sahaja yang saya rasakan ramai orang terlepas pandang untuk tanya. Sebab soalan-soalan lain tu common lah, berapa bulanan, kalau tak bayar sebulan apa jadi dan sebagainya, dan bla 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 bla. So soalan-soalan yang macam tu agak biasa. Cuma soalan yang saya bagi ni agak yang luar biasa. Jarang-jarang orang tanya, tapi patut korang tanya. Sebab korang kena tahu ini polisi korang yang ambil, korang yang bayar, manfaat ni korang yang dapat. Jadi korang kena tahu apa yang korang dapat. Okay? Sebab insurans ataupun takaful ni tak nampak. Okay, tak nampak. Dia hanya adalah sekeping kad saja. Sekeping kad, mungkin satu buku polisi, mungkin hanya itu saja yang korang nampak. Korang tak nampak benefit tu secara nyata. Mungkin kalau kita beli jam, kita nampak jam. Okay, kalau kita beli laptop, kita nampak laptop. Tapi kalau kita beli polisi, kita tak tahu polisi tu nampak apa. Okay, so kita tak nampak. Jadi korang kena tanya soalan-soalan tu supaya korang tak tersalah buat pilihan. Semoga bermanfaat. Klik like dan share. Jadikan manfaat ini bersama untuk kita kongsikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lutfi Abdul Hamid, teman rundingan takaful anda.